والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا رب. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, kesyukuran tak terhingga kita rafakkan kepada Allah Azza wa Jalla atas kurniaan Allah pada kita. Sehari lagi usia dipinjamkan, kita dikembalikan kepada fitrah kita, meneruskan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi Allah, mengerjakan kewajipan, meninggalkan larangan. Di samping kita memperindahkan lagi dengan yang sunat dan cuba mengelakkan yang makruh. InsyaAllah ta'ala sebagai seorang hamba Allah yang dilantik sebagai khalifah di muka bumi ini, kita cuba jadi seorang khalifah yang terbaik untuk diri kita. Terusnya untuk orang yang dekat dengan kita, ahli keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. Itulah tugas khalifah dah. Dia nak menerajui, dia nak memimpin yang baik-baik sahaja. Walaupun kadang-kadang dalam dia nak buat baik tu dia jadi zalim. Itu kita dah. Dalam kita duduk tengah nak buat baik, kadang-kadang kita buat jadi tak baik. Itu kita zalim. Menzalimi diri sendiri. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab tafsir daripada surah An-Nisa. Hari ini kita sambung ayat yang ke-129. Sebelum tu saya minta maaf. Saya hari ni tak buat teropong.
Bila tak bawa teropong, akan terdapat kesilapan-kesilapan dalam bacaan saya. Tolong perbetulkan lah. Tolong perbetulkan. Allah bagi pinjam mata. Sepasang mata. Tapi semakin lama dah semakin kabur. Jadi kena alat bantuan. Mak saya panggil teropong. Kan, kena alat bantuan. Jadi oleh kerana alat bantuan tu saya tertinggal, tak tahu macam mana saya boleh tinggal. Dia saya jangan bawa keluar nak beg ni. Dia untuk saya baca kitab sahaja. Untuk baca Quran lain. Untuk di sekolah lain. 3 kot ada. Tapi tertinggal dah. Mungkin waktu punggah beg tu dia bawa keluar lah. Tak sedap, tak perasan. Jadi perbetulkanlah bacaan saya yang salah. Ataupun kata-kata saya yang tersilap. Tolong perbetulkan. Sebab tak boleh saya pening. Apa biasa tak pakai. Untuk yang dekat je. Soalnya saat lagi luas pula. Kepala saya besar saat lagi luas. Okey dah. Sambungan ayat yang ke-129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Kita sambung sikit lagi nah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض wa kafa billahi wakila. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahu azim. Kita jumpa 3 kali dia sebut tu tak? Walillahi ma fis samawati wal ardh. Tak? Pada ayat 131 dia 2 kali sebut. Pada ayat 132 dia sebut lagi sekali. Allah ulang sampai 3 kali. Pasal apa? Saya kita tengok pasal apa dia duk ulang berkali-kali. Ayat yang sama, maksud yang sama. Allah Ta'ala duk mengata dekat hamba dia yang tak mau bersyukur. Yang tak reti nak berterima kasih. Dia ulanglah. Dia sebutlah bukan hamba punya, aku punya. Bukan hamba punya, aku punya. Macam kita kalau kita dah bergaduh dengan orang tu, ya pasal lah aku punya. Bukan aku ambil hamba punya. Aku punya. Jadi kalau kata Allah Ta'ala sebut walillahi ma fis sama tu, dia punya. Bagi kita ni sedar diri, tak ada satu pun kita punya. Semua dia punya. Baik. Kita tengok ayat yang ke-129 yang mana bermaksud walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Dan sekali-kali tidaklah kamu akan sanggup berlaku adil di antara perempuan-perempuan. Dia kata, walau bagaimanapun kamu menjaga, sebab itu janganlah condong ataupun cenderung kamu yang telah condong sehingga kamu biarkan dia laksana tergantung-gantung. Dan jika kamu berbuat damai dan memelihara taqwa, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Boleh baca maksud tapi tak faham. Tak duduk tergantung-gantung. Ni orang panggil gantung tak bertali. Rupanya ada istilah tu dalam Quran lah. Digantung tak bertali. Nak kata bercerai pun tidak. Nak kata bersuami pun tidak. Bagaikan tak ada. Tapi nak kata dia tunggal tak tunggal. Dia masih terikat di atas kertas. Baik. Berlaku kes sebegini apabila
seorang lelaki berkahwin lebih daripada satu. Ayat ni yang telah kita baca minggu lalu dan minggu ni masih lagi berkisarkan tentang hal ehwal rumah tangga. Seorang perempuan ataupun lelaki yang belum berkahwin, orang nanti tanya, apakah ciri-ciri lelaki idaman? Dulu-dululah orang tanya. Kita ni nak yang pertama, bertanggungjawab. Yang kedua, kerja bagus. Ketiga, handsome. Lagu tu. Apa tu adalah yang nak yang beriman, nak yang romantik. Macam-macam kan? Macam-macam. Segala impian hati. Okey. Yang tu impian hati yang terbit daripada mulut. Tetapi Allah nak bagi. Kan? Mana ada siapa, saya nak suami yang kaki pukul. Hak yang penyegan. Hak yang pengeragih dadah. Tak ada kan? Tak ada. Semua nak yang elok-elok sahaja. Subhanallah. Cepat-cepat sikit tu. Semoga cepat sembuh. Allahu Akbar. Okey. Dalam perancangan kita dengan perancangan Allah adalah berbeza. Kita ni minta apa yang kita hendak. Allah bagi apa yang kita perlu. Saya selalu kata macam tu. Kita ni minta yang baik-baik, yang elok-elok. Tengok dapat. Mula-mula dapat tu kan yang kata indah belaka. Kentut pun wangi masa tu. Dia nak kentut pun dia malu, jaga. Lah ni dia tembak kan. Kalau boleh tembus kan dinding tu tembus dah. Mai bila dah lama-lama, makin nampak dia punya belang dia. Hak yang kena kaki temberang tu temberang dia dan semakin nampaklah berluasa. Macam itulah juga lelaki kalau ditanyakan ciri-ciri wanita idaman dia. Dia ada yang nak macam mak dia. Pandai masak. Dia main rupa lagu mak dia, dia tahu dah. Lepas tu dia nak yang bagus, yang bersopan santun, yang lemah lembut. Bukan main dah. Nak yang dahsyat-dahsyat. Kan? Tapi diri sendiri pun tak betul. Macam itulah kita. Kan? Apabila kita tidak membetulkan diri kita, maka kita dapat pasangan macam kita juga. Mula-mula kita tak mahu suami yang berdengkur. Hang pun berdengkur. Tak, saya tak dengkur. Hang lena tak selak diri dah. Memang kita lena lah ni kan ada rakaman. Dia perakam bunyi tu. Bawa hantar. Pokoknya bunyi lagu yang lagi sampel daripada dia. Dalam bagi ni kita duduk dengar bunyi dia sahaja. Okey. Ini di antara yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Bila mana berlaku keadaan yang sebegini. Maka pasangan tu bila dia apa yang dia kehendaki dia tak dapat. Dia akan cuba mencari apa yang dia hajat dia. Itu menyebabkan tindakan dia mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu. Dalam Islam dia bagi kahwin lebih daripada satu jikalau kamu boleh berlaku adil. Kalau boleh berlaku adil, bolehlah berkahwin masna, wasulasa, waruba'. Boleh kahwin 2, boleh kahwin 3 dan boleh kahwin 4. Kalaulah kata benda tu hang boleh buat adil. Tapi ayat ni kita tengok. Allah Ta'ala sebut. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kamu sekali-kali tidak akan mampu ataupun tidak akan sanggup berlaku adil kepada perempuan-perempuan. Hang takkan mampu. Andai kalau kamu tidak memiliki kemampuan. Baik, kemampuan untuk lelaki berkahwin lebih daripada satu dilihat pada kemampuan perbelanjaan zahir dan batin. Kalau kata nombor 1 ada rumah, nombor 2 wajib ada rumah. Nombor 1 ada kereta, nombor 2 wajib ada kereta. Dan segala isi dalam rumah
kedua-duanya hendaklah sama harga ataupun kualiti dia. Boleh buat. Yang ni Allah Ta'ala dah sebut dah. Ayat ni 1500 tahun yang lalu. Hampa tak mampu buat. Sebab kamu ada kecenderungan. Itu yang dia kata condong hati tu. Kamu ada kecenderungan, makna dia di antara kalau kata ada 2 isteri, kan tentu sayang satu ni lebih. Hak satu ni kurang. Maka yang kurang tu akan biarkan dia tergantung-gantung. Ada yang dia tinggal terus. Tak main jenguk-jenguk pun ada. Ada yang dia ulang pergi balik. Tapi dia balik main hak yang ni dia kerja berkelahi. Kalau nak kerja duk balik main kerja duk berkelahi dengan aku tak balik dah. Dia ugu pula kawan tu. Hak yang ni takutlah tak balik dah. Gagah-gagah lah tahan juga. Buat ayat bagi nak loncok je. Tahu apa nak ikhlas. Kacau ayat pun kerekang. Jangan kata gula hancur. Cawan pun boleh hancur. Buat apa lagi dengan tidak esok dia tak balik main dah rumah ni susah juga. Bila tak balik dia cari. Bila balik main hati tak ikhlas. Tak ikhlas sebab apa? Sebab ni yang Allah Ta'ala sebut Sebab dia kata sebab itu kamu janganlah condong. Maksud condong janganlah berat sebelah. Apabila ada di antara mereka ada kekurangan dia dan ada kelebihan dia. Kita ni perempuan tak sama. Saya kata kita kan yang kata ada 9 nafsu. 9 syahwat. Syahwat yang berbeza-beza. Keinginan dia yang macam-macam. Hak yang ni dia suka hak ni dia tak suka, dia suka yang ni. Yang ni dia busuk yang tu, hak ni dia suka yang ni. Okey, contoh. Hak yang nombor 1 dia tak suka petai dia hari ni. Hak nombor 2 sempoi, dia memang suka sporting. Nombor 1 dia tak mau ikan darat. Nombor 2 dia mau. Bolehlah nak buat adil macam tu. Kena pula hak jenis suka apa nombor 2 suka. Kira duduk rumah nombor 2 lah. Maka jadilah nombor 1 itu tergantung-gantung. Ini kata Allah. Ini di antara penyebab suami itu jadi nusyuz. Berlakunya tidak adil. Sebab itulah dalam Al-Quran surah Nisa lah kita baca awal-awal dulu. Kalau dah hang tak mampu nak kahwin lebih daripada 1, kalau hang tak mampu nak berlaku adil, fawahidah. Kata Allah, 1 cukuplah. Hak 1 tu pun tak menang punya berkelahi. Hang pergi cari 1 lagi. Mai letak bera, kata orang tua-tua. Nak letak bera di atas kepala, suruh fikir awak yang melengung. Lah, bini punya banyak, duk melengung di kedai kopi. Tak tahulah balik sana yang lu gaduh, balik sini hak ni gaduh. Kena main anak berlambat-lambat, lagi susah. Lagi payah. Dan apabila berlakunya cenderung ke arah sebelah lagi, maka berlakulah ketidakadilan. Inilah yang dikatakan sebelah kaki di dalam syurga, sebelah kaki dalam neraka. Jadi mana nak masuk, takkan duduk terkangkang di tengah-tengah lagu tu. Ayat ni kita baca kat orang lelaki ni. Bagi kita baca kat orang lelaki baru dia faham. Dia kira nak pasang. Nak pasang satu lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hang memang tak boleh buat keadilan melainkan hang akan condong. Kal mu'allaqah, hang biar dia duduk tergantung-gantung. Yang mana yang hang abaikan? Biarkan dia dalam keadaan tergantung-gantung. Jadi benda ni lebih baik wa in tuslihu. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau hang nak buat damai, kalau hang nak buat baik, nak jaga dia, wa tattaqu, dan bertakwalah kamu, fa innallaha kana ghafurur rahima, maka sesungguhnya Allah itu mengampun lagi maha penyayang. Hang kena bertakwa, hang kena takut kepada Allah ketika mana ketidakadilan sedang kamu laksanakan. Kalau dia bagi tahu, tapi kalau hang yang jadi pembohong pula ni, hang yang menipu kan, di mana outstation, ambil kerak pula lah ni no. Sebulan sekali, tak tahu lah ni jadi kerak pula sebulan sekali. Yang tu hak menipu. Hidup dalam penipuan. Yang tu dah nampak dah.
Hak yang awal-awal dulu, apa dia, idaman seorang wanita, lelaki yang jujur, yang bertanggungjawab, dapat main kaki penipu. Allah Ta'ala nak bagi. Nah, maka tergantunglah wanita tersebut, sama ada dia tahu ataupun dia tidak tahu, dia digantung. Tu yang kata gantung tak bertali. Lepas tu, dapat tahu, hai perang besar you see, dah dapat tahu kan. Jadi dia ambil satu jalan tu, saya balik terus lah. Duduk terus rumah kawan tu. Tinggallah kawan ni. Nah, tinggallah kawan ni. Yang nak kata ada suami pun tidak. Nak kata tak bersuami pun tidak. Ada. Semua tak ada dekat dia. Ni dipanggil mu'allaqah, kata Allah. Dan tindakan seperti ini dianggap sebagai nusyuz. Nah, ini dikatakan ta'rif ataupun pengenalan seorang suami yang nusyuz. Kalau perempuan lari daripada rumah tanpa kebenaran suami, itu nusyuz. Ni suami pun lari daripada rumah sampai tak balik-balik mai. Nah, tu pun nusyuz juga. Tidak bertanggungjawab. Nah, tidak bertanggungjawab pada apa juga tanggungjawab yang telah pun Allah fardukan kepada dia, sekurang-kurangnya kepada seorang isteri, sekurang-kurangnya kena bagi kat dia 2 pasang persalinan. Setahun bagi 2 pasang. Sikit tau. Kalau dulu kita kata banyak, kan? Betul tak? Tapi lah ni kita kata sikit, yang jenis beli baju tiap-tiap bulan ni, kita kata sikit. Nah, tapi kalau dulu, dengar kata setahun, 2 pasang persalinan baru. Rasa Masya Allah, seronoknya. Tahun ni lelaki aku nak beli baju raya apa dekat aku. Rasa seronok. Tertunggu-tunggu. Dia nak bawa balik main baju apa lah. Ni tak ada heran dah. Nah? Dia beli sendiri. Tak tahu JNT main tak lah depan tangga. COD. JNT. Delivery yang pandai. Apa pula tu? Ni ada mohang lagi. Ha? Saya kadang tak beli pun tak apa dah. Aku punya berlambak lah. Tapi ini kewajipan. Walaupun banyak macam mana pun yang tu RM1 dia. Daripada seorang suami wajib adakan 2 pasang. Kena isteri 4, tak 4 pasang. 8. Nah, itulah kata nah. Tak duduk nak pasang lebih. Tapi tak belajar tentang keadilan. Belajar tentang khalifah yang adil. Ni dia bagi point dah ni. Dia bagi point dah. Allah Ta'ala ajak kita macam tu. Dan Allah Ta'ala ajak lelaki pun macam tu. Cuma, hak yang ni tak mau mengaji. Bila tak mau mengaji, jadi macam ni. Kalau dia mengaji, dia baca, dia kaji sebenarnya tentang cerita nusyuz seorang suami. Nah, dengan kecondongan dia ke arah mana. Dan Allah Ta'ala pun kata, hampa tak boleh buat adil. Perempuan ni dia macam-macam dia mau. Macam-macam dia mau. Hampa tak boleh buat adil. Dan hampa takkan boleh penuhkan impian dia. Sungguh, kita akui. Kita sendiri pun tak boleh penuhi impian kita. Tidak. Tak ada dah dia penuh impian sendiri. Tak ada kan? Nah? Aku ada satu benda yang aku tak dapat lagi. Ada. Tak kira lah apa juga. Dia ada keinginan dia. Lepas tu orang bagi hak dia teringin tu. Dia mak lain pula. Hang bagi hak lain yang dia mahu tu. Dia mahu yang lain pula. Di keinginan dia tu banyak cabang. Macam mana fashion hak duk keluar tu, macam tu lah keinginan dia. Kalau yang ni ya tak apa, aku dapat yang ni lega. Tak mahu apa dah. Cukup yang ni. Dia pun mahu. So, dia mahu tu pula. Lagi dia mahu yang ni pula. Macam tu lah. Tu kata Allah tahu. Allah yang menciptakan wanita dengan memiliki 9 nafsu. Dan Allah Maha tahu di sini. Dia sebut innallaha kana ghafurur rahimah. Allah tu maha pengampun. Lagi maha penyayang. Dengan sifat pengampun dan penyayang Allah ni,
Dia suruh lelaki yang meninggalkan isteri secara keadaan tergantung-gantung, patah baliklah mai. Nah, minta halal pada si isteri pada hari-hari yang berlalu tanpa nafkah. Kalau dia halal, halal lah. Kalau dia tak halal, haram lah setiap rezeki yang laki-laki tu makan. Masa dia marah, tanya dia, aku tak halal ya buat aku dunia akhirat. Ambil hang kalau dia pula kalam tu, aku tak halal. Apa pun aku tak halal, dia akan ungkit. Masa dia marah, dia nanti ungkit perhabis. Tu tayar motor pecah tu aku yang bagi duit tu. Siapa tayar motor pecah? Dah. Alah bukannya tukar tayar pun tampung RM2. RM2 mesti aku. Waktu dia marah. Waktu dia sayang, apa yang ada dekat dia lodeh lagi habis. Nah lah abang pergi gadai. Hak ni yang tinggal. Putih tak besar-besar bulu mata tu bagi perhabis. Peace. Janji kita bahagia. Bye. Sehari time dia nak derita. Dia nanti ungkit sampai habis. Sampai kau tu pun lupa bila ya aku buat. Cukup pandai mengarang. Tidak pun. Yang kata orang perempuan ni. Jangan marah nak saya kata kat orang perempuan. Sebab saya pun perempuan. Kata bila. Dia kalau dia duduk seorang-seorang dia. Dia marah dekat suami dia. Dia ada karang rakyat. Aku nak kata kat dia macam ni. Dia karang rakyat. Panjang lebar. Keluar emas semua apa ni. Sambil saya cakap, sambil teriak. Seorang-seorang lah. Tak ada siapa lagi. Dia main-main mengadap. Habis yang karangan-karangan ni. Panjang lebar. Allahu Akbar. Allah yang maha tahu tentang penciptaan dia kepada kita. Dia tahu. Hampa tak boleh nak beradil kat perempuan ni. Jaga dia seorang sudahlah. Jaga dia seorang pun tak senang. Pun ada yang tak kena. Macam itulah juga. Bukanlah nak kata perempuan sahaja yang tak sempurna. Lelaki tu sempurna. Samalah dia pun. Samalah. Kena hak yang kaki komplain tu. Tak pernahnya puji. Kalau sengap tu remuk sedap lah. Sengap tu. Kalau hak yang lagi duk berbunyi tu kira ada saja. Dia tu jadi master chef lah. Hari ni Masin. Awak tahu yang masal lebih. Ini kau hasap. Akulah. Tak masuk terus orang ada akai tu. Kata kita. Okay. Itulah ketidaksempurnaan kita. Dalam kita menerajui bahtera rumah tangga. Memang banyak dugaan. Dalam kehidupan kita, yang paling banyak dugaan adalah dalam rumah tangga. Jaga suami kalau masih ada. Jaga anak-anak kalau ada kurnia anak-anak. Dia mai anak-anak pula, berlaku pula ketidakseimbangan kasih sayang. Sayang kat kau ni lebih, kat kau ni kurang. Kita kata tak, sama rata. Aku sayang kat hampa sama-sama. Sama je. Tak lebih, tak kurang. Bagi anak, dia kata, dok, mak sayang kat kau tu lebih. Dia nampak. Kalau kami buat, mak marah. Kalau kat dia, tak apa. Dok. Dia yang kecil. Tapi saya kata kan, anak ni, sebenarnya yang kita sayang tu, anak kecil nanti kata, kita sayang hak sulung yang lebih. Hak sulung kata kita sayang yang kecil. Nah iyalah kuat jadi mak ni. Tak tahu nak bahagi. Nak tunjuk macam manalah kasih sayang lah. Tapi ketahuilah. Kita sebenarnya kita tak boleh nak berlaku seadil-adilnya. Kadang-kadang hak yang boleh kita marah tu. Kita marah terus. Hak yang tu kita tak boleh nak kata apa. Bila kat abang aku tak boleh kata apa dia. Habis tak boleh kata apa kat dia. Lepas kat cek. Cek ada. Cek yang ada depan mata apa ni. Dia tak buat tu. Orang lain yang buat. Dia yang kena. Yang ada depan aku. Hampa ibu lah apa yang ada. Kita memang tak boleh berlaku adil.
Tapi Allah Ta'ala pesan kepada kita, dalam sifat kita tidak berlaku adil itu, selalulah mohon ampun kepada Allah. Dan kemarin kita baca hadis terakhir, hadis yang ke-42. Perbanyakkanlah istighfar kerana kamu setiap hari melakukan kesalahan. Setiap hari yang buat dosa. Dosa terlanjur bicara, terlebih kasih, terkurang kasih. Itu di antara dosa-dosa yang kita lakukan. Walaupun kita seorang ibu, kita juga berdosa pada anak-anak. Ketika mana kita tuduh benda yang dia tak buat. Hang buat kan? Tak, bukan dia. Abang yang buat. Aku tak kerja ni. Hang tak usah pembohong main kat aku. Kalau abang hang bukan macam ni hang lah punya kerja. Tak, dia kata. Mak ni sikit-sikit dia, sikit-sikit dia. Kalau abang tu buat apa pun tak apa. Tak, pasal hang yang buat. Teriaklah kau tu nak bela diri lebih-lebih takut jadi anak neraka. Bila duk teriak sendiri. Dosa tak kita? Dosa lah. Di antara kesilapan dan kesalahan kita apabila kita berbicara mengikut kehendak hati, ada hati-hati lain yang terluka, maka kembalilah kepada Allah, perbanyakkanlah istighfar, mohonlah keampunan pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dia hebat. Fa inna Allah kana ghafurur rahimah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Dan ada juga yang tak mahu nak bersama. Okey, baik. Ayat seterusnya, wa in yatafarraqa, ni cerita nak bercerai. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika mereka berdua bercerai, siapa mereka berdua ni? Hak yang gantung tak bertali tu. Yang digantung tak bertali tu bercerai. Nak buat macam mana? Jodoh tak panjang. Maka berlakulah penceraian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yughnillah. Yughnillahu kullam min sa'atih. Allah akan mencukupkan untuknya tiap-tiap seseorang daripada kurniaannya. Kalau berlaku penceraian, contoh, isteri tak bekerja. Yang kerja ni hanya suami. Dia bergantung pendapatan perbelanjaan pada suami sahaja. Suami ni dah pun cari yang lain. Satu lagi. Berlaku tidak adil kepada diri dia. Kan bila berlaku tidak adil, kita kan masa hari akad nikah tu ada satu lafaz taklid belakang surat nikah kan. Jikalau aku mengabaikan atau meninggalkan isteri aku selama 4 bulan hijrah dan mengadulah dia kepada mana-mana jabatan agama ataupun qadhi, maka sabitlah dengan kesalahan aku itu terjatuhlah satu talak. Tidak? Di antara lafaz talak lebih kurang lah macam tu bunyi dia. Dan apabila dah digantung tak bertali, sampai tak balik-balik main ke rumah, maka si isteri ni pergi mengadu. Kalau dia pergi mengadu, qadhi pun tengok memang dah 4 bulan, dia tak balik, sabit daripada kesalahan dia, dirujuk semula pada lafaz taklid hari akad nikah tu. Terjatuhlah satu talak. Tapi kalau dia tak pergi, baik isteri tu, tak pergi, dia biar sampai 40 tahun. Ada, tak jatuh. Semua dia digantung tak bertali. Ada yang perempuan yang baik macam tu dia tak pergi, tak apalah. Tuhan dengan Allah yang tu lagi susah lah sebenarnya. Di dunia ni sat saja, dengan Allah tu lama. Perbicaraan di mahsyar cukup lama. Baik-baiklah selesaikan di dunia. Tapi isteri ni orang dok kata, awak tak pergi buat repot. Pergilah buat repot. Pergi pejabat agama. Orang selalu kata, pergi pejabat agama. Pergi buat aduan.
Kita kalau kopi ni memang jatuh kalau. Tapi kalau terjatuh, andai berlaku penceraian, Allah Ta'ala pesan jangan susah hati. Sebab dia kata di sini, yughnillahu kullam min sa'ati. Allah Ta'ala lah yang akan memberi kecukupan pada tiap-tiap seseorang tu. Ada isteri yang tak mau bercerai sebab dia bergantung hidup dengan suami, dia tak kerja. Kalaulah kami bercerai, kalau berpisah, aku nak makan apa, aku dah tak kerja, anak-anak lagi. Macam mana nak buat, nak cari nafkah, dah lah duk bergantung harap dekat dia, dialah yang bagi duit. Dia sampai takut nak berpisah dengan sebab dia tak ada sumber pendapatan. Dia mengharap sepenuhnya pada suami. Jadi suami ni bila tahu kata isteri dia memang mengharap benar-benar dekat dia, tak ada sumber pendapatan mana-mana, maka dia buat halai balai saja dekat isteri tu. Suka bagi-bagi. Tak suka tak bagi. Tunggulah, tunggu kawan ni. Selalu bagi perbelanjaan, contoh. Sebulan 500. Bila ada 2, tak cukup. Bagi 200 saja. Kata si isteri yang tak ada kerja ni, tak apalah 200 dapat juga daripada tak ada terus, aku dah lah tak kerja. Tunggu lagi. Sabar lagi. Bok sorok tak habak dekat mak. Tapi pinjam duit kata. Kesian nanti suami saya dapat gaji, dia bayar. Habis lagu tu saja. Itu yang berlaku. Ini kezaliman. Suami yang nusyus. Allah Ta'ala kata, jangan takut. Ada pembelaan untuk nisa, untuk wanita-wanita ni. Bila dia kita rujuk balik di pejabat agama, maka dirujuk kepada lafaz taklid. Berlakulah penceraian. Jangan bimbang kata Allah. Sebab yughnillahu kullam min sa'ati. Allah Ta'ala yang tukang bagi makan. Allah Ta'ala yang bagi kecukupan. Cukup lah dengan risau. Ada rezeki yang baik ke mana-mana. Kes macam ni banyak yang kita jumpa Dia takut berpisah dengan suami dia. Sedangkan suami dia buat zalim kat dia macam-macam. Dia bimbang, rumah sewa. Suami yang duk bayar. Anak-anak semua sekolah. Suami yang tanggung. Kalau berlaku penceraian, apa pun dia tak dapat. Dia nak duduk rumah mana? So dah tentu suami dia tak mau bayar lagi rumah sewa dia. Bagi kepada anak pun nafkah yang tak tera mana. Dia pula tak kerja, dia risau. Dia takut. Kalau kita baca ayat ni, kita kata lebih baik cerai. Bukan. Maksud dia di sini, kalau dah hang dizalimi sampai kepada tahap tu, jangan risau. Pasal yang memberi makan dan minum tu Allah. Yughnillah, Allah yang tukang bagi kaya ke hamba. Jangan risau. Ada rezeki. Setiap yang Allah Ta'ala hidupkan, ada rezeki dia. Anak yang datang. Kadang-kadang tu, anak duduk dalam kandungan. Mungkin anak nombor 3, nombor 4. Suami duduk buat perangai. Ada kezaliman yang berlaku yang sedemikian. Ada pembelaan dalam Islam. Kata Allah, aku yang tukang bagi cukup. Tengok-tengok rupanya lepas berpisah, Allah Ta'ala hadirkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih lumayan. Kalau dulu nampaklah dia bagi duit tiap-tiap bulan. Tapi yang dia karau nak ambil tu, dia kerja minyak, nak buat duit minyak, nak makan tak ada. Dia karau ambil balik. Kita ni, kalau kita kira perbelanjaan isi rumah kita, betul-betul punya kira, lebih dari pendapatan tau. Cuba kira start 1 Ramadan. Sampai raya. Cuba kira. Hari ni aku belanja banyak mana. Dapat, hak yang orang bagi di tangan tak banyak mana pun. Hak belanja kira-kira, belanja 3,000 dapat 1,000. 2,000 lagi main kat mana. Jangan tanyalah. Kata Allah, aku punya. Wa kana Allahu wasi'an hakimah. Allah Ta'ala mengaku dengan kebesarannya, dia kata, dan Allah Ta'ala itu maha luas rezeki dia, lagi maha bijaksana. Dia yang mengatur kehidupan kita. Maka jangan bimbanglah seandainya kita ditinggalkan, kita tak ada sumber pekerjaan atau sumber pendapatan, sebab kita bukan bergantung hidup dengan dia.
Tapi kalau kita letak dalam hati kita, mencintai suami, mencintai manusia, bukan saya nak ajak suruh benci suami, tak, marah suami-suami. Kalau kita letak di dalam hati kita, mencintai manusia, melebihi cinta kepada Allah, kita takut. Tapi letaklah cinta Allah melebihi cinta manusia. Nescaya tak bimbang kan. Nah, walaupun seluruh isi langit dan bumi tinggalkan aku ada cinta pada Allah. Rugi tak? Tak rugi. Sebab aku ada cinta Allah. Cinta yang paling agung. Cinta yang paling hakiki. Tak kira lah, tak kira mabak. No, dengar kata menikah lagi satu. Nombor apa? Nombor 3. Padan nak nombor 2. Dia dua ambil hak aku. Ambil hak dia pula. Nah, hak yang nombor 2 pula lagi. Orang kata, no, lagi satu. Nombor 4. Nombor 3 kata, nombor 2 kata padan kat nombor 3. Semua berpadan dengan muka. Nah, kalau dalam hati kita tidak ada rasa cinta melebihi cinta pada Allah, nescaya hidup akan lebih bahagia. Hidup akan lebih bahagia. Dan kata Allah, ni ulangan ayat. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang di langit dan juga di bumi. Hampa tak risau apa? Hampa takut tak makan ke? Terus risau. Allah punya yang ada di langit dan di bumi. Kita tengok. Kalaulah kata di kalangan manusia, ada manusia yang tak taat pada Allah. Dia kufur, dia ingkar. Allah rugi tak? Allah Ta'ala tak rugi. Allah, 2 orang dah murtad. Rugi dah Allah? Dia tak rugi. 2 orang dah jadi munafik. Allah Ta'ala tak rugi. Dia punya langit dan bumi. Kalau kata nak jadi wakil rakyat ke, nak jadi menteri ke, kalau 2 orang penyokong lari, dia rugi dah. 2 orang undi dia lepas. Tapi kalau Allah, dia sekalipun seluruh isi langit dan bumi tak taat pada dia, dia rugi tak? Dia tak rugi. Sebab dia punya langit dan bumi. Aku nak rugi tak mana? Kalau hampa seluruh manusia tak masuk sujud pada Allah pun, Allah Ta'ala tetap tidak rugi. Milik dia lah langit dan bumi. Sebab tu dia sebut, ayat ni dia sebut, dia kata, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan sesungguhnya telah kami pesan, wasiatkan kepada orang yang telah diberi kitab dari yang sebelum kamu dan kepada kamu pun. Allah Ta'ala dah pesan, pesanan Allah kepada orang yang telah diberi kitab yang sebelum kamu. Siapa dia? Iaitu Nabi-Nabi yang mendapat kitab sebelum kitab Al-Quran. Seperti contoh, kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Serta orang yang menerima kitab selepas Nabi-Nabi tersebut. Maksud dia, pendeta-pendeta ataupun kita panggil dengan nama Ahlul Kitab. Yang ada kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil di tangan mereka, tetapi di dalam isi kandungan yang asal. Sebahagian daripada ulama mufassirin mengatakan apabila turunnya Al-Quran, maka keaslian Taurat, Injil dan Zabur telah Allah Ta'ala angkat. Keaslian Taurat, Injil dan Zabur telah Allah angkat. Sebahagian daripada ulama kata. Sebahagian daripada ulama kata ada, tetapi disembunyikan oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Ada 2 pendapat. Jadi yang ada hari ini bukan asli. Sebaliknya ditokok tambah dengan cerita-cerita mitos, dongeng dan palsu daripada firman-firman Allah dan kata-kata Rasul. Itu yang ada. Jadi Allah Ta'ala kata, aku dah pesan dah dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab yang sebelum Al-Quran. Macam tu juga kata Allah dekat kamu pun di sini dekat Rasulullah. Maknanya kalau tinggal dekat Rasulullah, Rasulullah pula tinggal dekat kita. Rasulullah wasiat pula dekat kita. Apa dia yang telah pun diwasiatkan, dia kata anittaqullah. Dalam wasiat tu Allah Ta'ala pesan kepada kita untuk sentiasa bertakwalah kepada Allah.
dalam setiap tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, beramal soleh kita dan perbuatan amal jahat kita, itu dipanggil tindakan. Cakap kita, kelakuan kita, semua itu dipanggil tindakan. Dan tindakan orang yang bertakwa dengan tindakan orang yang tidak ada takwanya berbeza. Orang yang bertakwa dia cakap berhati-hati. Tak boleh kata macam tu. Kasar sangat kot, itu orang bertakwa. Dia selalu beringat-ingat pada kata-kata dia. Tak boleh buat macam tu. Berdosa. Tak boleh. Dia ingat tak boleh. Sebab apa? Sebab orang yang bertakwa. Dia sentiasa akan jaga je. Jaga. Orang tu, dia sapu-sapu sampah, dia mai ke rumah kita. Dia ambil tai kucing dia baling mai ke rumah kita. Esok aku kan nak baling tai kucing, aku nak baling tai orang tu yang rumah dia. Tapi kalau ada sifat takwa, biarlah. Biarlah orang buat kat kita. Kita jangan buat kat orang. Itu adanya sifat takwa. Kalau tak ada sifat takwa, dia kira nak lawan balas. Maka tak akan wujudlah keamanan. Allah berpesan berkali-kali tentang ketakwaan. Takwa ni maksud apa? Sentiasa jaga diri daripada benda yang berdosa. Dia jaga, dia takut. Tak boleh buat ni, aku takut. Hang takut apa? Aku takut ke Allah. Dia buat kat hang boleh tak apa, biar dia nak buat. Kita jangan buat kat dia. Dia dah buat kat kita, kita jangan buat kat dia. Kalau kita buat kat dia, kita jadi serupa macam dia. Tak ada beza pun. Macam mana kita tak suka perangai dia, kita jangan buat apa yang dia buat kat kita. Jadi dia kata dekat hang macam-macam, biar dia nak kata. Itu mulut lidah dia. Aku tak rugi kat mana pun. Itu orang takwa. Dia sentiasa menjaga tindakan dia, perkataan dia, kelakuan dia, semua dia jaga. Sebab apa? Berpegang pada pesan Allah untuk selalu bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, tapi kalau hampa nak kufur juga, nak ingkar juga, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Diulang balik. Kalau hampa nak ingkar juga, aku tak rugi tak mana. Langit dan bumi tu aku punya, kata Allah. Hampa tak mau sembahyang pun, rugilah Allah. Tak rugi, apa yang rugi? Mai Ramadan ni, semua tak mau berpuasa. Allah rugi tak kita tak puasa? Kan rugi. Kita puasa juga dah. Puasa punya teringin lah nak minum musim-musim hangat. Ini musim panas dah. Dia main tengah hari punya panas lah, melekit-lekit. Orang ada aircon dia tak rasa lah. Yang tak ada aircon yang duk kerja di tengah-tengah panas tu, Allahu Akbar. Dia habaq minum rasa macam tak bubur dalam rengkung. Keluar buang habis. Kering rengkung-rengkung. Sebab apa? Ramadan bila dia nak masuk, dia makin kering. Kalau kata di bumi Mekah sekarang ni, dia makin nak musim panas. Dia bila nak bertukar musim, dia hujan. Dia hujan. Pas hujan-hujan tu, dia akan panas. Panas bulan Ramadan, tahu lah. Dia boleh pergi kalau di Mekah sampai 60 darjah. Di Malaysia ni paling tinggi 33, 34. Tu pun tergedi-gedi dah. Kita ni bila mana terlampau dahaga, badan akan jadi letih. Letih. Dia main pula berumur. Dia ada pula penyakit sikit. Yang manis-manis tu. Hamba sampai tak boleh angkat kaki dengan tangan dah. Jalan pun lari 5 dia tak tidur. Rasa macam duk berayun, membuai. Aku tak larat dah no. Hampa buatlah nah. Buat ayak saja. Ayak saja pun cukup lah. Dia buka puasa, dia minum tu, dia pilah semayang. Pun cukup, jadilah masuk tu. Ayak pun bagi manis-manis sikit. Rasulullah ajak kita cara berbuka puasa. Makan ataupun minumlah sesuatu yang manis. Agak-agak manis lah. Tak gula, ya gula pula. Kan? Yang bersederhana manisnya. Sunnah berbuka puasa dengan sesuatu yang manis. Yang kita makan kurma tu. Yang kita makan kurma. Tiada yang tak suka makan kurma. Minumlah air yang manis. Sesuatu yang manis. Nak mengembalikan tenaga. Yang tadi 5 lari dah tu. Dia kena air tu.
Dia cerdas tak? Perut tua ni dia bukan nak boleh asap masuk macam-macam. Dia makan sikit, kakak tu habis. Sekalipun kita semua tak puasa, Allah rugi dah. Tak rugi, dia kata, langit dan bumi aku punya. Langit dan bumi, segala isi dalam dia, semua dia punya, dia kata. Aku sikit pun tak rugi. Kalau hampa semua tak mau buat taat kepada aku sikit pun tak rugi. Tapi kalau majikan, pekerja mogok, rugilah majikan. Rugilah itu. Barang tak boleh nak hasilkan. Rugilah pekerja pakat mogok, tak bekerja. Tapi kalau seluruh isi dunia dan isi bumi ni tak mahu sujud pada Allah, Allah rugi dah. Tak rugi, dia kata. Wa kanallahu ghaniyan hamidah. Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Aku sikit pun tak rugi. Tang mana-mana. Kita kena ingat. Kita kena ingat. Kalau aku buat maksiat, aku yang rugi. Kalau aku tak bertakwa, aku yang rugi. Kalau aku balas dendam, aku yang rugi. Allah Ta'ala tak rugi. Dia ulang lagi sekali. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tadi dia habaq. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah Ta'ala itu maha kaya lagi maha terpuji. Dia memang kaya. Kok mana puji pun kembali dekat dia. Orang takkan kutuk dia. Lepas tu dia ulang lagi sekali. Dia punya juga. Dan bagi Allah lah apa yang ada di langit. Apa yang ada di langit. Yang kita langut. Yang kita dongak ke langit. Apa yang kita pandang di langit. Hinggakan seekor lalat yang terbang di atas pun. Allah yang punya. Ke lalat tu kita beli. Aku hak tu lalat tu aku punya. Ni nyamuk ni aku punya ni. Aku yang ternak. Susah. Tak ada pun kita punya. Seekor kuman pun bukan kita punya. Kita dah buat virus saja. Semua tu Allah punya. Maka dengan sebab itu kata Allah. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah itu sebagai pengawas. Cukuplah Allah itu sebagai pengawas. Baik, kerja pengawas ni buat apa? Jaga tata tertib. Sentiasa memerhati tindakan. Itu pengawas. Perhati saja tengok. Hang nak jadi sampai tahap macam mana? Hang tak mahu sembahyang? Aku nak tengok sampai umur berapa hang tak mahu sembahyang. Mai umur 40 kata Imam Syafi'i, hati dah makin keras. Payah nak dapat hidayah dah. Minta pada Allah. Allah Maha Pengasih bagi. Bagi. Tak apalah janji sembahyang. Sudahlah hak lain tak buat pun tak apa. Janji sembahyang. Mau dah tak apa. Banyak lagi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Banyak lagi. Kita bukan sekadar menjaga hubungan kita dengan Allah. Bahkan kita wajib menjaga hubungan dengan manusia. Hubungan kita dengan makhluk-makhluk lain wajib kita jaga. Wajib kita jaga. Yang orang yang jaga dengan manusia tapi dengan binatang dia tak jaga. Pun zalim juga. Terlebih ayam. Kena dia punya kaki. Kesian kaki tu. Dia bukan nak beli pergi klinik. Hencot, bengkak, menana. Kadang-kadang tu ikat kaki ayam sampai genting. Sekali terkulai putus. Dia tak kata dekat kita apa. Saya tak reti nak kata pun. Tapi tunggu di akhirat nanti. Hang seorang yang rajin bersolat tu. Rajin berpuasa, jaga hubungan dengan manusia. Jaga hubungan dengan Allah. Tapi tak pandai jaga hubungan dengan binatang. Pun tak boleh. Pun tak boleh. Itu kata kita ni khalifah. Dia kena jaga semua. Dari segi tindakan kita dan tata tertib kita. Kita kena jaga sebab ada pengawas. Yang sentiasa memerhati. La ta'khuduhu sinatun. Wala naum. Tak pernah mengantuk. Tak pernah tidur. Jadi takutlah pada pengawas yang tak pernah mengantuk. Kalau hampir tengok Pak Gad ada 12 jam tu, ada hari-hari dia lena. Dia pun tak larat duk melenggung. Hari dia lena. Dia mengantuk dia lena. Ni pengawas yang tak pernah mengantuk dan tak pernah tidur.
sentiasa memerhati, mengawasi setiap gerak-geri kita, tindak tanduk kita, perkataan, perbuatan, semua dia perhati, dia tahu, dia dengar, sehingga kan apa juga yang terletak di hati kita, semua dia tahu. Tu yang dia kata, aku punya langit dan bumi ni. Hampa tak usah duk belagak lah. Hampa ni tak ada apa. Kan? Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita ada. Allah sudah sediakannya. Sedih kan lagu tu? Kita Allah punya, bumi langit ciptaannya. Miliklah apa saja, tidak terlepas dari ciptaannya. Mana kita punya, tidak ada kepunyaan kita. Kita hanya mengusahakan apa yang telah ada. Allahu Akbar. Tak ada pun kita punya. Walillahi ma fis samawati wa ma. Terima mengaku dengan sebenar-benar, penuh rasa rendah diri, kosong dan tawaduk. Tak ada satu pun aku punya, semua pinjam belaka. Wallahu a'lam. Ayat yang ke-132 ini mengakhiri kuliah kita pada pagi ini, dan insya-Allah andai direzekikan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan kembali berkuliah lepas raya. Tanda ayat 133, sambung lepas raya tulis. Pasal saya tulis, sebab tu saya suruh puan-puan tulis. Sambung lepas raya. So ni buka-buka dia ada datang ni. Dia tulis sambung lepas raya. InsyaAllah ta'ala kalau ada rezeki rezeki ni rezeki umur, sihat, ada kita jumpa lah. Okey, ada soalan nak tanya? Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Zalilah, silakan. Ustazah, Di mana ni? Dah di mana? Saya dah dekat Kuala Lumpur Ustazah. Oh, masih di KL. Okey. Ya, dekat cucu. Ya Ustazah, mengenai suami yang ditinggalkan isteri yang tak Isteri ambil yang tahu ditinggalkan langsung. suami. Ya, Bukan suami ditinggalkan isteri, isteri yang ditinggalkan suami. Suami. Okey. Ni macam mana? Suami isteri tu ditinggal suami, dia tak ambil tahu langsung, tak bagi nafkah, tak apa pun. Dia tahu isteri dia bekerja. Okey. Itu bagaimana? Isteri tu pun tak pernah pergi pejabat agama pun, dah bertahun dah kahwin. Dan isteri tu pun tak pergi cari suami dia pun tak mencari dia. Masa awal-awal tu, macam Ustazah kata cerita lah kan. Lepas tu lah ni, kalau si isteri tu keluar rumah, nak pergi mana-mana tu, cuma sekali suami tu kata nak pergi. So dia pakai perkataan tu saja. Tu macam mana tu Ustazah? Okey, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan masih dalam rumah tangga, seorang suami yang mengabaikan isteri dia secara total. Makna dia tanpa nafkah zahir dan tanpa nafkah batin. Tak balik pun main tengok. Dia tahu pula isteri tu ada kerja, ada pendapatan, lagi dia tak peduli. Dan si isteri yang penuh dengan ketakwaan dan kebaikan, tak pergi report pun. Dia tak pergi buat aduan pun di mana-mana pejabat agama. Dia tak pergi pun. Jadi, dia bukan redha. Dia memang juga rasa tak redha dia tu. Apa hukumnya? Baik, hukumnya adalah haram perbuatan si suami tersebut. Haram. Dilaknati Allah dan para malaikat.
pada setiap sumber pendapatannya kerana ada sumber orang yang lagi wajib dia bagi. Tak kira lah isteri tu banyak duit kata pun tak ada duit, tak kira. Dia kaya macam mana pun, kewajipan seorang suami wajib bagi. Tapi oleh kerana isteri tu bagus, dia tak pergi buat aduan. Tak terjatuh talak. Dia gantung. Nak kata menikah pun tidak, nak kata bercerai pun tidak. Dia tergantung-gantung. Keadaan sedemikian, perempuan ni bila hang tinggal dia, satu-satu hiburan dia cari kawan. Kalau dia duduk dalam rumah, dia akan kemurungan. Nah, jadi dia akan cari kawan. Bila dia cari kawan, dia keluarlah. Okey, baik. Permit, keizinan. Dah lah hang tak balik main ke rumah. Hang abaikan segala tanggungjawab. Hang kena bagi satu permit. Dia bagi permit. Tak apa, hang nak pergi mana pun, hang pergi. Dia tak balik main. Okey, kita boleh pakai permit sekali itu seumur hidup. Boleh. Tak payah tiap-tiap kali. Kena dia tukar nombor telefon, tak payah keluar pergi ke mana kita. Jadi Islam tu bukan zalim lah. Kita guna permit sekali tu. Permit tu tak payah renew dah. Dia pun tak balik. Dia boleh digunakan. Selagi mana? Selagi kita tak buat maksiat. Selagi kita tak buat maksiat. Boleh. Gunakanlah kebenaran sekali seumur hidup tu sampai bila-bila. Okey Kak Zalilah. Ya, terima kasih Ustazah. Rindu Ustazah. Rindu Kak juga nah. Ya. Salam Ramadan. Ni duduk sampai raya ke? Ya. Oh lama. Dia duduk sampai lepas raya. Oh. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey. Dah lah tak bertanggungjawab. Pergi kahwin lain pula. Hak ni yang buat jadi marah dah lah. Hang tak peduli hak satu ni. Perempuan tu boleh kahwin lain tak? Selagi tak jatuh talak, dia tak boleh kahwin. Tu sebab tu dia kena pergi buat aduan. Walaupun dia ditinggalkan, saya kata tadi, 40 tahun kalau ditinggalkan pun, kalau dia tak pergi buat aduan, tak jatuh talak tu. Perempuan tu pergi kahwin dia siap. Perempuan tu yang berkahwin. Tak sah perkahwinan dia. Sebab dia masih isteri orang. Oh, dia kahwin di Siam. Tak boleh. Tak boleh, dia masih isteri orang. Walaupun di Siam dia tetap dia isteri orang. Di Siam ni, dia cuma hak tak sah dari segi undang-undang Malaysia. Dari segi syarak sah. No? Tapi kalau dia pergi buat aduan, jatuhnya talak baru sah. No? Kok mana pun dia kena pergi buat aduan dulu. Boleh. Boleh orang gempak kita ni, no? Boleh. Sebab tu kita ni dah duduk di Malaysia, kena ikut undang-undang Malaysia kan. Tapi dah mereka nak kahwin lain, boleh pergi buat aduan. Boleh pergi buat aduan. Bila buat aduan, maka akan dibuatlah proses penceraian. Ya, boleh buat aduan. Dan akan diberi jalan pendapat atau pandangan untuk penyelesaian pada permasalahan perkahwinan dia tu. Dia boleh lah buat aduan untuk tempoh yang lama kan. Boleh buat. Redha. Halal. Alhamdulillah, surga buat dia. Bukan payung mah lah. Bukan payung mah. Payung mah tak ada. Istilah payung mah ni, orang lelaki yang buat main. Tak ada dalam hadis kata payung mah. Baik, tak apa. Suami dia kahwin lain. Suami dia tak peduli kepada dia. Tak ada nafkah zahir dan batin. Dia pun tak apa. Dia bilang kat dia, aku redha, aku halalkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan surga buat dia bersama Sayyidatina Fatimah, insya-Allah taala. Insya-Allah nah. Ya.
Okey, baik. Suami tak bertanggungjawab. Dia keluar rumah tu dengan sebab apa? Urusan apa? Okey. Okey. Itu atas urusan keperluan. Boleh. Nak minta pun suami pun tak tanggungjawab. Tapi dia bukan. Saya kata selagi dia tak pergi buat maksiat. Atas keperluan. Dia pergi tengok. Dia pergi menziarahi mak ayah dia tu keperluan. Satu kewajipan. Sebab tu perempuan dalam iddah, dia boleh pergi ziarah mak ayah dia lah. Perempuan dalam iddah, yang kematian suami dia boleh pergi ziarah mak ayah dia. Nah, kemudian dia buat urusan anak dia. Sekolah kah, sakit demam kah, dia tak minta. Itu satu keperluan. Dia boleh pergi. Kemudian dia pergi kedai, dia pergi supermarket beli barang-barang. Dia boleh. Itu satu keperluan. Maka boleh. Nah, yang tak boleh ni dia pergi bersukaria, berpesta, berseronok suka, yang tu tak boleh. Nah, Bina? Okey. Okey, tak ada apa dah Nas. Saya sudah dulu Nas. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri kalam dengan sambutlah Ramadan Karim dengan penuh ketawaduk, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh kesyukuran. Jalanilah Ramadan yang datang sebulan sekali ini dengan penuh rasa kehambaan. Seandainya ditakdirkan kita mati dalam bulan Ramadan, matilah kita dalam orang yang beriman dan dalam kalangan orang-orang yang soleh. InsyaAllah Ta'ala, sebab penantian kita pada bulan Ramadan ini adalah penantian yang luar biasa. Kehadiran dia memang luar biasa. Sebut saja Ramadan, tak rasa meremang bulu rumah. Dia bawa satu aura yang lain, pahala yang lain, keredaan yang lain, keberkatan yang lain. Nah, sebab tu Ramadan ni suasana dia pun kita rasa lain daripada yang lain. Maka masuklah Ramadan dengan penuh rasa kesyukuran sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Ramadan Karim, Ramadan Akram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya Karim. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.